Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam Syarah Alfiyah As-Suyuti. Dan kita dah habis dalam perbahasan sesi yang lepas berkaitan dengan hadis musalsal dan juga gharib alfaz al-hadis. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi dalam bab yang seterusnya, iaitu bab yang berkaitan dengan al-musahhaf wal muharraf. Al-musahhaf wal muharraf di dalam ilmu hadis. Apa yang dimaksudkan di dalam dengan al-musahhaf dan al-muharraf. Bab ini antara bab yang sangat penting dalam ilmu hadis, kerana dalam bab ini berlaku banyak kesilapan dan tak dinafikan juga. Sebahagian daripada ulama hadis juga ada yang melakukan kesilapan dalam bab yang berkaitan dengan al-musahhaf wal muharraf, yang insya-Allah sekejap lagi kita akan berkenalan dengannya. Ada banyak faktor, antaranya ialah kerana kualiti tulisan, antaranya adalah kerana perkataan tersebut agak janggal, dan ada juga kerana kita hanya mengambil ilmu tu berdasarkan daripada kitab sahaja dan tidak talaqi daripada mulut masyayikh. Jadi apa yang dimaksudkan dengan al-musahhaf dan apa yang dimaksudkan dengan al-muharraf? Okey, insya-Allah kita sambung lagi bacaan pada bait 627. Baca dulu sampai kepada bait 629. Falyatafaddal. Bismillah. Wal askari was-sannafa fit tashif wad daraqutni ayyama tasnifi fama yughayyar nuqtuhu musahhaf aw sakluhu la ahrufun muharraf faqad yakunu sanadan wa matna wa sami'an wa zahiran wa ma'na. Okey, yang pertama sekali dia explainkan tentang dalam bait ke-627. Dia kata wal askari sannafa fi at-tashifi wad daraqutni ayyam at-tasnifi, iaitu dia kata orang yang pertama, ulama yang pertama mengarang dalam bab al-musahhaf wal muharraf, iaitu al-Imam Abu Ahmad al-Askari. Al-Imam Abu Ahmad al-Askari yang meninggal pada tahun 383 Hijrah, iaitu 2 tahun sebelum kewafatan al-Imam Ad-Daraqutni. Yang mana al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah meninggal tahun 385 Hijrah. Kedua-dua ulama ini antara ulama yang mengarang tentang bab yang berkaitan dengan at-tashif wa at-tahrif. Okey, saat lagi kita akan cerita apa yang dimaksudkan dengan at-tashif wa at-tahrif. Yang mana Abu Ahmad al-Askari, dia ada satu kitab yang dinamakan, dia seorang ulama hebat dalam bahasa, seorang ulama besar dalam bahasa, yang juga ada pengetahuan yang baik dalam perbahasan ilmu hadis. Dia mengarang satu kitab tentang tashifat, tentang tashif ni nanti kita saat lagi cerita, yang berlaku di kalangan muhaddithin. Dan salah satu kitab dia yang sangat popular iaitu Tashifatil Muhaddithin, iaitu tashif yang berlaku di kalangan muhaddithin. Satu kitab yang saya rasa antara kitab yang paling bermanfaat di dalam bab tashif wa tahrif. Dan kemudian al-Imam Ali bin Umar ad-Daraqutni, iaitu Daraqutni nisbah kepada satu tempat di Baghdad, iaitu Dar Qutn. Jadi daripada situ al-Imam Ali bin Umar dinamakan, dikenali sebagai Ad-Daraqutni. Kedua-dua ulama ni ada mengarang yang berkaitan dengan tashif dan tahrif. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tashif, apa yang dimaksudkan dengan tahrif? Tashif, okey, dikatakan sini fama yughayyar nuqtuhu musahhafu. Kalau ada perkataan itu yang mana berubah dari sudut titiknya, tetapi dari sudut rupanya masih lagi mengekalkan perkataan rupa yang sama, maka itu dinamakan sebagai tashif. Au syakluhu la ahrufun muharrafu.
kalaulah kalimah tersebut berubah hurufnya ataupun berubah rupanya, maka itu dinamakan sebagai muharraf. Okey, saya bagi sebagai contoh. Okey. Okey, kalau kata perkataan macam ni kan. Ni raiba. Dia kalau berubah titik, titik ni berubah, dia boleh jadi zaita. Boleh jadi zaina. Maksudnya berubah titik itu sahaja boleh menyebabkan berlaku perubahan dari sudut sebutan kalimah. Ini dinamakan sebagai tashif atau tahrif. Tashif. Sebab dia hanya berubah daripada sudut titik sahaja. Kalaulah perkataan itu berubah rupa dia, maksudnya tertukar antara kalimah dengan kalimah. Saat lagi nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Misalnya kalau kita tengok ulama tulis macam ni, apa dia? Kita boleh tengok ada some orang baca Malik, sebahagian orang baca Khalid tanpa titik. Jadi dia boleh berubah perkataan secara total kerana rupa dia. Yang ni boleh juga orang faham sebab tulisan orang dulu kita tahu, sometimes boleh baca kaf, sometimes boleh baca dal. Ataupun ni pun some ulama dulu tak ada tulis titik tapi dia boleh faham kat situ. Jadi kalau ini dinamakan tashif atau tahrif. Tahrif. Ini yang kita panggil sebagai penyelewengan, itulah orang panggil tahrif. Tahrif ni maksudnya penyelewengan teks, penyelewengan yang berlaku. Yang dalam Al-Quran bila Allah sebut tentang sikap orang Yahudi ini semua, dia kata yuharrifunal kalima amma wadi'ih, iaitu mereka ini orang yang menyeleweng kalimah-kalimah Allah daripada yang original, yang asal. Jadi kalau ini dinamakan sebagai tahrif, yang ini dinamakan sebagai tashif. Maksudnya yang lebih ringan yang ni lah, sebab dia hanya berubah titik sahaja. Okey, kerana itu misalnya dalam kitab Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah, kitab Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah dia tak terlampau besar lah. Yang mana kitab Al-Imam Ad-Daraqutni dihimpunkan beberapa contoh-contoh yang berlaku penyelewengan ataupun berlaku tashif ataupun tahrif di dalam yang berlaku di kalangan masyarakat dan juga ulama. Antaranya ada yang membaca, kita pernah tahu tak, kita pernah tahu kan surah Al-Fil kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Okey, dia kata ada orang baca kan, kalau kita tengok okey, yang ni apa dia? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi ada orang dia terbaca salah. Dia baca macam mana? Alif lam mim tara kaifa fa'ala rabbuka. Dia salah baca, dia ingat tu macam surah Al-Baqarah. Itu kind of berlaku penyelewengan dari sudut bacaan di kalangan masyarakat dan juga tak dinafikan di kalangan sebahagian orang yang penuntut ilmu. Saya akan bacakan contoh. Dalam kitab Tashifatil Muhaddithin yang ditulis oleh Abu Ahmad Al-Askari, iaitu ulama yang pertama mengarang dalam bab ini, kitab dia setebal 1000 lebih kurang 1500 muka surat. Ini antara kitab yang sangat baik. Kita nak tengok macam mana berlaku bab tashif, tahrif ni berlaku di dalam hadis dan juga berlaku di dalam Quran dan berlaku di kalangan apa-apa teks yang penting di dalam agama. Okey, saya bacakan sebagai satu contoh daripada kitab Tashifatil Muhaddithin. Okey, dia kata kat sini salah satu contoh dia ialah hadartu ba'da masyayikhil hadith. Salah seorang perawi kata hadartu ba'da masyayikhil hadith minal mughaffalin. Aku hadir duduk bersama dengan beberapa guru yang lo'la' sikit ni. Maksudnya dia tak berapa cekap dalam perbahasan hadis ni. Dia pun baca je. Faqala
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillah an rajul. Okey, macam mana sanad dia? Syekh tu bagi tahu okey. Jadi syekh tu dia pergi baca sanad dia ar-Rasulillah anillah ar-rajul. Maksudnya daripada Rasulullah, daripada Rasulullah, daripada Allah, ni jadi hadis qudsi lah. Kan? Kalau Nabi riwayatkan daripada Allah, hadis itu adalah hadis qudsi, hadis yang Nabi dengar daripada Allah tapi dia bukan Quran. Anillah ar-rajul. Daripada Allah, daripada seorang lelaki. Macam mana tu? Macam mana Allah meriwayatkan satu hadis daripada seorang lelaki? Nampak tak? Ini dalam bab tashif ke tahrif? Tashif. Sebab guru tu dia baca buku, dia tapi dia tak reti. Dia petik je, maka sebenarnya ini bukan ar-rajul, bukan daripada lelaki. Yang sebenarnya azza wajal. Maksudnya anillah azza wajal. So kat sini inilah berlaku penyelewengan. Ini berlaku tashif tadi, iaitu orang baca salah sebab ada perubahan dari sudut titik. Sebab zaman dulu orang tak tulis wah ni, kadang-kadang jelas, kadang-kadang dia tulis macam tu je. So kat sini dia ingat daripada Allah, daripada lelaki. Itu maksudnya pelik lah. Sebab macam mana Allah meriwayatkan daripada seorang lelaki pula. Tapi benda ini berlaku kerana kejahilan ataupun kerana orang tu tak tahu. Ini salah satu contoh lah. Sebab dalam ni dia kata, Syekh tu kata, an Rasulillah, an Jibril, anillahi an rajul, qal, fanadhartu faqultu man hadha alladhi yaslu an yakuna shaykhan lillah, fa idha huwa sahhafahu wa idha huwa azza wa jal. Orang yang dengar ni, perawi-perawi hadis yang dengar, dia kata, siapa yang hebat sangat sampai boleh jadi syekh kepada Allah? So kat sini rupanya bila tengok rupanya dia ni petik je salah baca. Sebenarnya an rajul sebenarnya azza wajal. Itu sebagai salah satu contoh tashif yang berlaku. Kemudian ada lagi contoh yang saya bawa untuk kita tengoklah macam mana. Dia kata lagi wa haka lana ibnu Ammar an ibni Abi Sa'ad عن هارون بن إبراهيم عن أبي عمرو المقري أنه سمع معلما يقول لصبي أن السماوات والأرض كانتا زيفا. Okey. Dia kata kat sini salah satu contoh, dia kata didengar daripada seorang guru, dia cakap dekat seorang lelaki, dia cakap seorang budak-budak, dia baca tentang ayat Quran, annas samawati wal arda, iaitu al-Quran, bila Allah kata awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan, sebenarnya adalah ratqan. Perkataan sebenar macam ni, sepatutnya ratqan, tapi orang tu baca zaifan. Dia tak ada titik je, tapi dia boleh macam nampaknya sama. Sebenarnya ratqan, tapi dibaca zaifan. Apa beza dia? Allah nak bagi tahu, takkah orang-orang yang kafir ini dulu dia merenungkan tentang macam mana Allah ciptakan langit dan bumi. Kanata ratqan, yang mana kedua-duanya itu dalam keadaan yang keadaan yang mampat padu. Ya Allah, itu yang ayat inilah yang mana dijadikan satu teori yang berkaitan dengan Big Bang, yang mana saintis discover lately, dan bila mana dikeluarkan teori Big Bang ni, orang kaitkan teori ni sebenarnya ada di dalam Al-Quran, yang bila mana Allah kata kamu tak melihat macam mana kejadian awal bumi dan langit dulu, yang ketika awal dulu dalam keadaan yang padu, yang mana sains juga mengatakan bahawa bumi ni asalnya terbentuk daripada satu titik mampat yang padu. Daripada situlah kemudiannya dia berkembang semuanya. Fafataqnahuma,
iaitu kemudian Allah kata kemudian berlaku dipisahkan antaranya. Yang mana kat sini dia orang kata bumi yang berlaku asalnya dalam keadaan yang mampat, kemudian dia meletup, berlaku satu letupan besar, dan letupan itulah yang kemudiannya membentuk komponen-komponen chemical yang akhirnya membentuk bumi dalam satu proses yang begitu panjang sekali. Jadi kat sini dia punya point dia adalah orang tu baca ratqan dengan zaifan, dia mengubah makna. Maksud dia kata, tidakkah kamu orang kafir dulu melihat bahawa bumi dan langit ini dahulunya dalam keadaan minyak? Yang itu salah lah. Itu zaitan. Zaif ni bukanlah, tapi maksud dia lari daripada ayat Al-Quran yang sebenar. Ada lagi contoh kalau kita tengok. Misalnya, ni berlaku di kalangan ulama hadis pula. Nak kata bahawa tak ada orang yang selamat lah dalam bab ni, sebab benda ni perlukan kepada satu penelitian yang mendalam lah. Wahaka Abdullah bin Zubair Al-Humaydi, iaitu seorang ulama hadis Al-Humaydi, diriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, siapa yang tak kenal dalam bidang hadis? Pernah satu ketika dia kata bahawa Sufyan bin Uyainah kana yattaribu fi ismi Muharrish Al-Ka'bi. Satu ketika Sufyan bin Uyainah ni pun dia terkeliru bila dalam menyebut nama Muharrish, seorang perawi yang dikatakan sahabat. Fahaddathna Muhammad bin Ali bin Umar anil Muhammil bil Basrah haddathana Yahya bin Yunus Al-Shirazi qala Al-Hubaydi kana Sufyan bin Uyainah rubbama yaqulu Muharrish Al-Ka'bi فإن استفهمته قال محرش الكعبي وربما قال ذا وذا كان يضطرب في هذا الإسناد يعني إسناد حديث محرش الكعبي وأكثر الرواية تجيء بفتح الراء. Kadang-kadang dia kata Sufyan bin Uyainah pun keliru macam mana nak sebut nama perawi ni, Muharrish Al-Ka'bi ataupun Mahrash Al-Ka'bi. Jadi ejaan sama, huruf yang sama, tetapi baris dia berbeza, menyebutkan sebutan yang berbeza, dan kemungkinan menyebabkan orang keliru adakah dia adalah perawi yang lain ataupun sama. Kemudian kata lagi, misal kata, dia kata daripada Sufyan bin Uyainah lagi, وحكي عن سفيان بن عيينة أيضا أنه كان يقول بشر بن محجان. Dia kata ada seorang perawi ni, Sufyan bin Uyainah panggil nama dia Bishr bin Mihjan dengan shin. وخالف في هذا مالك بن أنس والدراوردي فقال بسر. Dia kata ulama lain macam Imam Malik dan juga Ad-Drawardi, dia kata nama dia bukan Bishr. Bishr ada ba, shin dan ra. Nama dia yang sebenar adalah Busr. Cuma tertukar antara sin dan shin. Shin ada titik, sin tak ada titik. Jadi kat sini Sufyan bin Uyainah pun boleh keliru. Disebut Bishr, disebut perawi yang bernama Busr, disebut dengan panggilan Bishr. Okey. Tu antara contoh lah kita kata dalam bab yang berkaitan dengan tashif dan tahrif. Sat lagi dia akan bawa lagi beberapa contoh. Apa yang saya sebutkan ni adalah sebahagian contoh yang disebutkan dalam kitab Tashifatil Muhaddithin yang ditulis oleh Abu Ahmad Al-Askari. Siapa yang nak merujuk dalam bab ni sangat menarik. Sebenarnya antara kitab yang yang sangat-sangat best untuk dibaca lah. Kemudian dia kata faqad yakunu dalam bait 629, faqad yakunu sanadan wa matnan wa sami'an wa zahiran wa ma'nan. So dia kata dekat sini tashif dan tahrif ini, penyelewengan ini boleh berlaku pada sanad, pada matan, pada makna, pada sama'. 5 jenis yang disebutkan selepas daripada ini. Okey, insya-Allah baca lagi bait 630 sampai kepada akhir sekali 634. Fa awwalun murajimun sahafu Yahya muzahiman fama ansafahu. Okey. Yang ini yang first, dia contoh tashif yang berlaku dalam sanad. Dia kata fa awwalun murajimun sahafahu.
Yang pertama sekali dia nak cerita tentang Yahya ibn Ma'in. Yahya bin Ma'in ni kita pun tahu dalam ulama hadis, Yahya bin Ma'in meninggal tahun 233 Hijrah, sahabat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia juga pernah tersilap bila mana dia menyebut Muzahim, seorang perawi iaitu Awam ibn Muzahim, dia sebut Awam ibn Murajim. Murajim maksudnya beza sikit. Kalau kita tengok, kalau tak ada titik, orang boleh baca macam-macam. Nama perawi itu sebenarnya Awam bin Muzahim, tetapi Ibnu Ma'in pergi baca Murajim. Tersalah titik. Ini nama dia sebagai tashif. Berlaku kat situ. Iaitu hadis yang diriwayatkan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj daripada Awam bin Al-Muzahim daripada Abu Uthman An-Nahdi daripada Uthman bin Affan. Nabi SAW sebut la tu'addunnal huquq, iaitu kita kena tunaikan hak ini ila ahliha, kepada ahli-ahlinya. Kat sini dalam sanad Yahya bin Ma'in boleh tersalah menyebut nama perawi tashif, maksudnya berlaku kesilapan kat situ. Yang kedua, okey, 631. Wa ba'duhu yushakkikuna al-khataba wa sahafahu waqi'un qala al-hataba. Okey, yang kedua, jenis tashif yang kedua iaitu tashif yang berlaku dalam matan. Tadi sanad, yang ni matan. Kalau bila sebut sanad mesti berkaitan dengan nama perawi lah. Kalau disebut matan, dia akan berlaku dalam teks hadis. Jadi kat sini dibagi tahu Waqi' bin al-Jarrah, ulama hadis yang meninggal tahun 197 Hijrah, dia pun tersilap menyebut dalam hadis. Sebab zaman dulu titik-titik ni semua tak ada. Iaitu dia tersebut, dia kata perkataan al-hatab, perkataan yang sebenar adalah khutab. Khutab maksudnya kha, bukan ha. Dia tersebut hatab. Kat sini makna dia berbeza. Sebab ini maksudnya dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhina yushaqqiquna al-khutab ka tashqiq al-syi'r. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat yushaqqiqun, orang yang tashqiq khutab. Macam mana, apa maksud tashqiq? Kalau kita belajar seminggu yang lepas berkaitan dengan gharib al-hafaz al-hadith kan, apa maksud gharib yang lepas yang kita minggu lepas iaitu berkaitan macam mana kita nak tahu tentang, nak faham tentang satu-satu kalimah. Kita pun dah sebut tentang antara ulama yang paling baik menulis dalam bab ini iaitu Ibnul Athir, bila dia mengarang kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadith. Minggu ni saya bawa lagi buku ni untuk kita try to remind balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. So kita ambil sebagai contoh. Yushaqqiqun, tashqiq. Apa asal perkataan yushaqqiqun? Syaqaqa, daripada shin, qaf dan qaf. Jadi kat situ kita cari dalam kitab An-Nihayah, kita cari bab yang berkaitan dengan shin dan qaf. Kat mana perkataan tu? Okey, kalau kita jumpa kat sini dia disebut dalam muka surat 883 daripada jilid yang pertama. Maksud tashqiq ada banyak. Kan kalau disebut syaqaqa kat situ ada banyak. Tapi salah satu daripada dia dibawa satu hadis, tashqiqul kalam alaikum syadid. Maksud tashqiq, salah satu bila kata tashqiqul kalam, ay tatallub fihi liyukhrijahu ahsana makhraj. Dia syarahkan maksud tashqiq kat sini adalah kalau disebut tashqiqul khutab, orang yang cuba nak memperindah dia punya speech dia, macam mana orang tu menyikat rambut. Dia nak kata Nabi SAW melaknat orang yang terlampau over dalam nak membuat kata-kata yang terlampau indah. Macam mana orang tu sikat rambut. Dia kata orang yang sikat rambut biasanya dia, melainkan orang yang tak ada rambut, dia tak betul-betul sikat lah. Orang yang rambut pendek-pendek macam Abang Aziz tak sikat pun tak apa, ataupun buat macam ni sekali je dah. Tapi orang yang ada rambut misalnya, dia akan cuba
Sekejap mana belah ni? Belah sini. Alamak, terlebih satu lay. Betul Malik dia akan cuba rapikan rambut tu. So dia nak kata dalam hadis ni Nabi SAW laknat bagi orang yang dalam dia nak menyampaikan khutbah ataupun speech, kata-kata dia terlampau sangat nak menyusun ayat-ayat dia tu, nampak bombastik sangat, nampak gempak sangat, nampak untuk, sebab dikhawatiri apa yang dicakap itu mengaburi kebenaran yang dibawa. Misalnya ada orang ni fakta dia mengarut je, dia tak ada pun fakta-fakta, hadis-hadis yang disampaikan tu pun palsu, tapi bila dia bercakap tu, cara dia susun ayat tu memukau. Ada orang disengaja buat, tapi kalau orang tu memang dah terror, orang tu memang dah natural, dia macam tu, cara dia bercakap memang orang suka, tak apa. Tapi ada orang dia terlampau takalluf, maksudnya terlampau nak ni sangat, memilih sangat, nak susun ini cantik, kita kena masukkan ni. Ini Nabi SAW tak sukalah. Okey, itu maksud tashqiq. Dia punya point dia kata kat sini, la'ana Rasulullah SAW alladhina yushaqqiquna al-khutab. Waqi' bin al-Jarrah pergi baca hatab. Beza antara hatab dan khutab, beza. Hatab ni apa? Kayu api. Implikasi dia, Nabi SAW melaknat orang yang terlampau nak menghiaskan kayu api. Macam mana dia nak menghiaskan rambut dia? Jauh beza lah. Yang sebenarnya adalah khutab, iaitu kata-kata, berubah satu titik, habis makna dia. So, tapi orang kadang-kadang dia tak argue. Mungkin juga ni boleh membawa satu hukum, iaitu larangan untuk nak mengukir kayu api, contoh lah. Itu which is hanya kerana kesilapan tashif yang berlaku dalam teks hadis. So ini bab yang kedua berkaitan dengan tashif ni, iaitu tashif yang berlaku dalam matan hadis. Yang pertama tadi sanad, yang kedua berkaitan dengan matan. Yang ketiga, okey. Wa thalithun ka Khalid ibn Alqamah Syu'batu qala Malik ibn Urfutah. Okey. Kat sini dia kata ada satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tak salah. Iaitu Syu'bah daripada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, yang mana Syu'bah dia tersilap sebut nama perawi ni. Perawi ni nama sebenar dia adalah Malik bin Urfutah. Tetapi kerana tulisan macam ni, macam tadi kita bagi tahu, maka yang ini dia tersalah, menyebabkan dia panggil Khalid bin, yang ni pun mungkin nampak macam ni, diingat macam Al-Qamah. Agak tak tahu macam mana tulisan Al-Qamah ni, tapi dia baca salah, menyebabkan sebenarnya adalah Malik bin Urfutah, tapi dia tersebut sanad dia Khalid bin Al-Qamah. So ini yang berlaku di dalam As-Sama', iaitu dari sudut mungkin Syu'bah didengar daripada guru dia pun sebut macam tu juga. Maksudnya apa orang salah dengar. So Malik bin Urfutah, kalau apa implikasi dia, tiba-tiba kita nak cek sanad, kita pun nampak Khalid bin Alqamah dengan Malik bin Urfutah macam perawi yang berlainan, menyebabkan kita ingat itu adalah dua orang. So kita kaji, ada jalan Khalid bin Malik. Khalid bin Malik ni macam tak hidup pada zaman ni. Mula kita kalau tak faham, oh ini sanad ni ada kecacatan. So Khalid sebenarnya adalah perawi yang hidup di zaman akan datang. Macam mana dia boleh hidup pada zaman ni? Kita pun ingat dia berlainan dengan Malik bin Urfutah. Lepas tu bila kita buat takhrij, kita bagi rumusan hadis kita, dia akan bagi natijah yang pelik lah.
yang sebenarnya berlaku tashif kat situ. That's why bila kita nak kaji perawi ni, kalau ada nama rawi lain yang agak pelik bagi kita, kita kena tengok dulu dari sudut ejaan dia tu macam ada mirip-mirip tak? Boleh berlaku tashif kat situ ataupun tak? Sebab kita tak mau tersalah. Kita ingat sebenarnya ada satu jalan, kita ingat ada dua jalan. Tiba-tiba kita, mungkin ada juga Khalid bin Malik, perawi itu thiqah. Tiba-tiba kita kata, oh hadis ni sahih. Padahal kita ingat tu daripada jalan yang lain, kerana sokongan yang lain. Padahal dia adalah satu jalan yang sama, orang yang sama, tapi berlaku kesilapan ejaan dekat situ. So ini jenis tashif yang ketiga, tashif itu pun dalam as-sama'. Yang keempat, okey, wa rabi'un mithlu hadith ihtajara sahhafahu bil mim ba'dul kubar. okey, yang ini pula berlaku tashif ataupun tahrif dalam dalam kalimah, lafaz hadis tu yang membawa implikasi kepada hukum, iaitu yang mana hadis yang sebenar adalah kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjid. Okey, kalau tak ada titik, kita baca macam mana? Yang sebenar adalah ihtajara. Tetapi Abdullah bin Lahiyah dia pergi baca ihtajama. Yang sebenar adalah ihtajara. Nabi SAW pernah ihtajara dekat masjid, dalam masjid. Ibn Lahiyah dia pergi baca Nabi SAW pernah ihtajama fil masjid. Beza dua ni. Sebab ihtajara yang betul, maksud dia adalah Nabi SAW pernah mengambil satu sudut dalam masjid itu, tempat untuk dia macam menyendiri, untuk beribadah. Macam menjadikan ni macam mirip satu bilik dia lah. Ini dia masuk qiyamul lail. Masa Nabi qiyamul lail, dia duduk kat satu tempat, dia macam ini kawasan dia. Maksudnya Nabi SAW pernah mengkhususkan satu tempat bagi dia di masjid masa dia beribadah. Okay, ini tempat dia nak bersendiri, nak beribadah malam-malam. Itu masuk ihtajara. So kalau implikasi dia, kita boleh kata kalau orang tu duduk masjid, tiba-tiba dia nak buat pot dia dekat ujung sana kan. Dia pun mungkin dia tak mau nampak, dia buat, digantung kain. Masjid sekarang tak akan bagi lah. Masjid sekarang kalau boleh dia nak suruh kita keluar, bukan dia nak suruh kita duduk buat bilik kat dalam masjid tu. Saya ingat masjid besar-besar ni satu kekesalan jugalah, sebab dia lebih menumpu kepada pelancong lebih daripada kita nak hidup masjid itu sendiri. Saya pernah bila duduk masuk kat Masjid Shah Alam, saya ingat masjid negeri ni masjid yang insya-Allah mesra lah sikit, nama pun masjid negeri. Kita nak duduk kadang-kadang kita duduk kat sana tu daripada pukul 8 sampai Zuhur, 4-5 jam kita duduk. Memang penat kot. Takkanlah kita nak duduk je baca menyandau situ. Kadang-kadang kita baring lah sat. Baru je baring tiba datang orang dia, tak boleh baring, tak boleh. Kata sat, kita dah lenguh ni, tak boleh baring. Dah memang peraturan dia macam tu. Even ada serta ruangan, budak-budak pun tak boleh masuk. Jadi pelik kita kata masjid yang begitu gah ni, yang cukup selesa, patut bagi dah dengan keselesaan ni bagi orang-orang Islam untuk nak buat aktiviti. Takkanlah dia mengharap kita duduk 10 minit lepas tu bangun. Kalau saya ni memang tak pi lah kalau macam tu. Kalau macam tu perangai, kalau kita tak boleh nak duduk lama, nak mengaji ke nak buat apa-apa dalam tu, no point lah kita duduk situ, baik duduk dalam bilik. Ini orang datang nak hidup ke masjid, itu orang Islam buat macam tu semata-mata kerana apa? Mungkin kat kawasan utama ni lah tempat nanti pelancong datang masuk, dia akan explain, tengok keindahan masjid. Mungkin dia tak mau nampak ada orang baring-baring. Bagus lah dia nampak orang baring, maksudnya dia tahu orang Islam dia gunakan masjid ni dia untuk nak apa-apa aktiviti ni. Macam dia tak mau orang duduk dalam masjid. Banyak masjid-masjid yang besar macam itulah keadaan dia. Ini agak kesal yang tak ada
tak ada perasaan mesra masyarakat. Ini antara yang Nabi cela akhir zaman ni, macam ni lah orang yang berlumbu-lumbu nak buat masjid yang indah-indah. Ia lebih daripada untuk nak mengindahkan ataupun menghidupkan masjid tu dari sudut rohani dia. Bila keluar berita masjid kat mana? Temeloh ke mana? Yang popular baru ni kan. Kata masyarakat semain subuh pun boleh sampai berapa puluh ratus 600 kan. Penuh masjid tu subuh tu, hari-hari. Itu kat Malaysia yang menganggap bahawa sembahyang sunat ni harus je, sembahyang subuh berjemaah ni harus je. Yang harus tu maksudnya di sunat orang Malaysia ni maksudnya harus lah. Dia tak, macam mana boleh sampai ke tahap tu? Orang mula AJK masjid, mula datang visit nak dapatkan idea dia. Tapi main dia adalah kerana dia open untuk masyarakat ni, macam dia memasyarakatkan masjid. Sampai kan masjid tu tak tutup 24 jam. Boleh datang, nak baring, nak tidur, nak qiyam, nak ini. Macam itulah fungsi masjid sepatutnya. Zaman Nabi dulu pun, orang yang susah duduk dalam masjid, ahli sufah tidur, orang yang perlu. Patutnya kita boleh buat masjid kita macam tu juga. Mungkin start dengan musim-musim perayaan, orang penat, tak cukup hotel penuh, tak boleh nak tidur, bagi berehat dulu kat masjid. Tak apalah, bila orang dalam lama dah dekat ke masjid, baru dia tak rasa macam masjid ni eksklusif. Tapi masjid yang indah-indah ni, biasanya macam tu lah, terlampau eksklusif sangat. Sampai kan kita orang Islam pun rasa tak mesra. Saya pun mungkin fikir kalau nak duduk lama, memang kita kata haram lah nak pergi ke masjid tu lagi. Bayangkan kalau itu kita, kalau orang lain lagi tak tahulah. Kalau dia tak boleh, ini antara benda yang jadi. Nabi SAW ihtajara fil masjid. Sampai dia ambil satu pot, cuba kita duduk kat masjid ni, tiba-tiba kita buat pot kita. Turun tak boleh. Jangan nak khususkan. Ini Nabi SAW qiyamul lail, malam-malam dia nak beribadah, especially pada 10 malam akhir, untuk nak macam tak nak orang kacau lah. Dia nak duduk macam berkhaluat kat situ, bersendirian, nak beribadah, nak munajat, nak doa pada Allah. Tapi bila mana Ibn Lahiyah dia baca ihtajama, maksud dia berbeza lah. Nabi SAW pernah berbekam di masjid. Beza lah. Ihtajama maksudnya bekam. Implikasi ni nanti akan dibincang. Adakah boleh kita berbekam di masjid? Kita maksudnya kita buat aktiviti bekam di masjid, keluarkan darah ke apa ini di masjid. Itu dia akan jadi implikasi hukum dia. Hanya kerana berlaku tashif dalam lafaz hadis tu. So yang ini berlaku adalah kerana Abdullah bin Lahiyah dia jumpa hadis ni dalam kitab dan dia terus ambil tanpa dia talaqi dulu. Dia perdengarkan hadis ni, betulkan hadis-hadis ni di depan para guru yang alim, menyebabkan berlaku kesilapan ni. Ini yang dia kata, yang ulama kata, jangan ambil ilmu, la ta'khudul ilma minas suhufi. Janganlah kamu mengambil ilmu ni semata-mata daripada tulisan semata-mata. Kerana kalau kita baca sendiri, kadang-kadang kita ingat apa yang kita baca tu terus betul. Bila kita baca yang lain pula, ni pun betul juga. Baca yang ni pun betul juga. Lama-lama kita confuse. Dan kita tak tahu, kita tak bentangkan pada guru kita apa yang kita faham, yang boleh berdiskusi, boleh betulkan apa yang kita tak faham. Berlaku kesilapan cetakan, begitu tak tahu dia berlaku kesilapan cetakan sebab kekurangan ilmu kita, kekurangan pengalaman kita. So, penting sebenarnya adalah untuk kita belajar berguru supaya boleh membantu kita mengatasi kesilap fahaman yang terhasil bila mana kita membaca sendiri. Okey, yang terakhir dalam bab ini, okey, yang kelima, wa khamisun mithlu hadithil anazah dhanna al-qabila alimun min anazah. Okey. Yang kelima iaitu tashif yang berlaku dari sudut makna. Dari sudut kalimah dia betul, sebutan dia betul, tak macam tadilah tertukar titik, tertukar huruf ke apa. Tapi makna pula yang salah. Makna yang salah. Antaranya iaitu dia kata hadis al-anazah, iaitu hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salla ila al-anazah. Nabi SAW solat menghadap kepada anazah.
Anazah ni apa maksud dia? Anazah ni adalah, ialah Arab, dia ada satu perkataan boleh membawa berbagai maksud. Maksud yang dimaksudkan dalam hadis ni yang sebenar, maksud dia adalah anazah ni adalah satu kayu yang lebih pendek daripada anak panah. Maksudnya Nabi SAW dia buat sutrah daripada kayu tu yang lagi pendek, dia ada panjang itu, sebab tu dinamakan anazah. Nabi SAW sebenarnya menghadap solat ke sutrah. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Tetapi ulama pun boleh tersalah faham. Antaranya Muhammad bin Al-Muthanna Al-Anazi Al-Basri, seorang ulama hadis yang besar, meninggal tahun 252 Hijrah, yang merupakan guru kepada ke-6 imam yang 6. Maksudnya ashab penulis kutubus sittah, Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Muhammad bin Al-Muthanna adalah guru kepada semua ni. Tersalah faham, maksudnya dia tertahrifkan, dia tersilap di dalam menyebut makna anazah. Perkataan betul, dia solat kepada anazah, tapi dia ingat anazah kat situ adalah kabilah dia. Sebab Muhammad bin Al-Muthanna Al-Anazi, dia daripada kabilah Anazah, kebetulan namanya sama, yang menyebabkan dia bangga. Dia kata, nahnu qaumun lana syaraf. Kami ini adalah kaum yang ada kemuliaannya. Kerana Nabi SAW pernah solat menghadap kepada kaum kami. Pernah solat menghadap kepada kabilah kami. Maksudnya dia salah faham maksud anazah kat situ. Yang sebenarnya maksud dia adalah kayu sutrah tu, tetapi dia faham anazah tu adalah kabilah dia. Sebab dia dinisbahkan kepada anazah, kabilah anazah dinisbah dia Al-Anazi, Al-Anzi Al-Basri. Okey, ini kesilapan yang berlaku dalam memahami perkataan tu. So dia tahrif. Tahrif, tashif dalam memahami makna hadis ni berlaku banyak di dalam isu-isu mutasyabihat, kan, dalam asma' was sifat yang berlaku ni katalah perbahasan di antara ni dalam nak memahami apakah kalimah ini, apa maksud kalimah istiwa, macam mana ini yang inilah ada berlaku tashif di situ dari sudut makna. Dari sudut faedah, tadi kita ada sebut Muhammad bin Al-Muthanna Al-Anazi adalah guru kepada semua imam yang 6 kutubus sittah. Dalam kutubus sittah ada 9 orang sahaja. 9 orang yang menjadi guru kepada ke-6 imam ini. 9 orang yang menjadi imam, maksudnya disempat hidup dengan yang ulama 6 ni, kutubus sittah ni semua pernah hidup dengan 9 orang ni mengambil ilmu. Maksudnya 6 ni sebenarnya adalah rakan seperguruan daripada 9 perawi ataupun 9 ulama hadis yang terkemuka pada zaman tu. Saya sebutkan mimbab al-faedah. Yang pertama sekali, Abu Sa'id Al-Ashaj Al-Kufi. Yang ni yang meninggal dia meninggal tahun 257 Hijrah. Iaitu setahun selepas kewafatan Al-Imam Al-Bukhari. Sebab kutubus sittah, dalam kutubus sittah Bukhari, Muslim, Abi Daud ni sampai Ibn Majah, yang paling meninggal awal siapa? Bukhari, 256 Hijrah. Kemudian Imam Muslim meninggal tahun 261 Hijrah. Kemudian Al-Imam Ibn Majah yang meninggal tahun 275, dan bersama dengan Abu Daud juga 275, dan kemudian Imam Tirmizi yang meninggal tahun 279 Hijrah, dan kemudian Imam Ibn Majah 273 tak salah, Abi Daud 275, dan akhir sekali Imam An-Nasai rahimahullah meninggal tahun 303 Hijrah. Jadi yang paling awal Bukhari. Yang ni Abu Sa'id Al-Ashaj Al-Kufi meninggal tahun 257 Hijrah. So definitely setahun selepas Al-Imam Al-Bukhari meninggal. So ini yang pertama.
Yang kedua iaitu Muhammad bin Ma'mar al-Basri, meninggal tahun 250 Hijrah. Ketiga, Nasr bin Ali al-Jahdami al-Basri, juga meninggal pada tahun 250 Hijrah. Semua orang sempatlah masa ni. Maksudnya Bukhari sempat hidup dengan Muhammad bin Ma'mar Nasr bin Ali al-Jahdami ni 6 tahun. Kemudian Imam Bukhari meninggal 6 tahun selepas daripada kewafatan mereka ni lah. Yang keempat adalah Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi, meninggal tahun 252 Hijrah. Yang kelima, Amr bin Ali al-Fallas, yang meninggal tahun 249 Hijrah. Yang keenam, Abu Quraib al-Hamadani al-Kufi, yang meninggal tahun 248 Hijrah. Kemudian Muhammad bin Bashar al-Basri, yang dikenali sebagai Bundar, meninggal tahun 248 Hijrah. Yang ke-8, Ziyad bin Yahya al-Makki, meninggal tahun 254 Hijrah. Dan yang akhir sekali iaitu Muhammad bin al-Muthanna al-Anazi al-Basri, yang meninggal tahun 252 Hijrah. So ini adalah 9 orang ataupun 9 guru yang berkongsi 6 anak murid yang sama daripada ashab Kutubus Sittah, daripada penulis Kutubus Sittah Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i. Kalau kita tengok, kebanyakan 9 orang ini adalah berasal daripada Iraq, sama ada daripada Kufah ataupun daripada Basrah. So kita boleh jangka bahawa kebanyakan ke-6 ulama ini yang daripada Kutubus Sittah ni, belajar daripada mereka banyak di Iraq lah. Maksudnya menimba ilmu daripada mereka ini di Iraq. Dan kalau kita tengok, ni satu honor lah kepada 9 tokoh ni, sebab 6 daripada penulis kitab hadis yang paling famous di muka bumi ini adalah merupakan anak murid mereka, dan 6 ini meriwayatkan hadis daripada 9 tokoh ataupun 9 perawi ini. So ini yang berkaitan dengan tashif dan tahrif, penyelewengan di dalam hadis, sama ada dari sudut kelima-lima sudut yang telah kita bincangkan tadi, yang mana dia membawa implikasi kepada hukum. Boleh membawa implikasi kepada hukum kalau kita tersalah membacanya, dan boleh jadi implikasi kepada status hadis juga kalau kita tersalah dalam menilai sanad-sanad yang ada. Tetapi uniknya ilmu hadis ini, dia membincangkan tentang tashif dan tahrif ini dengan begitu detail. Nah, kalau kita rujuk, saya suka kalau nak baca kitab Abu Ahmad al-Askari tu, Tashifatul Muhaddithin. Itu antara rujukan yang sangat-sangat penting lah, dan nak merujuk macam mana ulama' pun boleh terkena ataupun yalah, sebab kesilapan macam ni adalah kesilapan yang daqiq, yang detail. Susah kita nak terselamat siapa-siapa pun. Ada yang kesilapan tu berlaku dalam Quran pun. Dalam Quran boleh baca salah titik, tersalah perkataan. Jadi kita, untuk orang yang belajar hadis, digalakkan untuk tahu benda-benda ni supaya nak mengelakkan daripada kesilapan-kesilapan yang berlaku. Ini orang kata macam mana Allah nak jaga hadis Nabi daripada diselewengkan, daripada tak macam kalau kita tengok dalam kitab-kitab Injil ataupun kitab-kitab Yahudi, yang mana Allah dah nyatakan dalam Al-Quran mereka ini sengaja untuk nak mengubah kalamullah. Dan itulah yang terbukti berlaku bila mana penyelewengan itu berlaku, dan tak ada siapa pun yang boleh membetulkan penyelewengan tersebut. Tetapi kita di dalam Islam, kalau Quran ni tak usah cerita lah, kalau ada orang tertukar, tersilap, hanya satu baris, satu titik sekali pun,
sekelip mata sahaja mesti akan perasannya. Ini hadis Nabi yang kita kata beribu-ribu tu, yang tak semua orang kuasai perbahasan hadis ni, dan tak semua orang boleh nak hafal hadis-hadis Nabi, especially pada zaman sekarang. Quran alhamdulillah kita ada berjuta-juta umat yang hafal, tapi hadis tak. Tetapi dalam hadis sampai ada satu perbahasan yang begitu detail membincangkan tentang aspek penyelewengan yang berlaku dalam teks hadis, dalam sanad hadis, di dalam makna hadis itu sendiri. So kita sebagai umat Islam kena happy lah untuk kita tahu bahawa dalam Islam ada ilmu sebegini. Dan insya-Allah pada sesi yang akan datang, ataupun kita ambil lagi satu bab. Okey, kita ambil lagi satu bab lah, sikit lagi, berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh ini insya-Allah tak begitu susah lah. Okey, boleh baca? An-nasku raf'un aw bananun was-shawab fil haddi raf'u hukmi syar'in bi khitab fa'na bihi fa innahu muhimmu wa ba'duhum atahu fihi al-wahmu ya'rafu bin nassi min asy-syari'i aw sahibihi aw urufal waqtu walau sahha hadithun wa ala tarkil amal ujmi'a falwafqu ala nasikh dal. Okey, bab nasikh mansukh adalah satu bab yang juga penting, especially di dalam usul fiqh. So kalau kita belajar usul fiqh, dia akan lebih menekankan antara bab ini, sebab bab ini antara yang membuatkan kita nak tahu sama ada implikasi hukum ini masih lagi relevan ataupun tidak. Kita pun tahu secara umumnya nasikh dan mansukh ni ada satu hukum yang telah dimansuhkan dan ada satu yang telah memadamkan hukuman tersebut. Sebagai contoh, kalau kita nak tahu dulu asalnya minum arak boleh. Asalnya dalam Quran kita tengok ada beberapa ayat yang diturunkan secara berperingkat. Sahabat masih lagi boleh minum arak sebelum masuk waktu solat, tetapi kemudian turun ayat yang lain sampai mengharamkan arak itu secara total. Dalam hadis juga ada perkara sedemikian. Kalau kita tak tahu dalam bab ini, kadang-kadang kita ingat kenapa ada percanggahan yang berlaku di dalam hadis Nabi, sedangkan satu adalah nasikh dan satu adalah mansukh. Nasikh ni yang memadamkan hukuman tu, yang mansukh ini apa yang dipadamkan hukuman tersebut. Antara dia adalah satu hikmah daripada Allah Azza wa Jal. Dalam Al-Baqarah ayat 106 Allah kata, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Yang mana kalaulah apa-apa yang dinasahkan oleh Allah ni, dia ada hikmah dia, sama ada Allah akan datangkan yang seumpama dengannya ataupun yang lebih baik daripadanya. Tetapi antara hikmahnya juga adalah ia berkaitan dengan Islam ini adalah satu agama yang mengambil kira juga tentang realiti sesuatu perkara itu. Maka bila mana Islam itu didatangkan dalam keadaan yang berperingkat-peringkat, maka itulah yang menyebabkan pada awal mungkin hukumannya sedemikian, kemudiannya Allah menurunkan ayat yang lain, wahyu yang lain untuk nak menukar hukuman tersebut, kerana hikmah Allah yang maha mengetahui untuk meraihkan kemampuan hamba-hambanya. Jadi antaranya dalam bab ini sangat penting. Bab kata Az-Zuhri, a'yal fuqaha wa a'jazahum, iaitu para fuqaha pun pening kepala dalam nak mengetahui tentang nasikhul arifu nasikhal hadith min mansukhihi. Para ulama fuqaha pun pening kepala macam mana nak tahu tentang nasikh hadith dan mansukhnya. Even satu hari Al-Imam Ali bin Abi Talib, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bila mana dilalu ditengok ada seorang penceramah duk cerita macam-macam, ditanya, kau tahu tak pasal nasikh dan mansukh? Dia kata tak tahu. Dia kata faqad halakta wa ahlakt, kamu ni hancur dan kamu ni menghancurkan orang lain. Itu maksudnya penting ilmu nasikhul hadith dan mansukh, sebab dalam bab ini dia ada implikasi hukum yang ramai orang yang tak tahu. Tetapi kat sana ada syarat-syaratnya lah. Antaranya adalah mesti kita tahu tentang zaman hadis itu. So kita kena tahu tentang konteks hadis itu, bila hadis itu diturunkan. Sebab dia tak akan jadi nasikh, dia benda yang sebelum dia, macam mana dia nak menasahkan benda yang selepas. So normally benda yang selepas akan menasahkan benda yang
benda yang sebelum, sebab yang kemudian. So kita kena tahu tu dulu, baru kita tahu oh yang ini layak tak untuk menasahkan yang lepas. Okey, kemudian bila kita nak tahu tentang nasakh dan mansukh ni, ada juga yang kita boleh tahu dari jelas dari sudut lafaz tu sendiri. Nabi SAW sendiri ada mention yang dulu macam ni, sekarang macam ni. Contoh Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Nabi kata, pernah dulu sebelum ini aku larang kalian daripada menziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kerana ianya boleh mengingatkan kepada kematian. Mungkin pada awal-awal dulu kerana berlaku banyak kesyirikan yang berlaku di kubur, maka ketika itu dilarang. Kemudian juga contohnya dalam bab ini, itu yang berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah wanita boleh pergi ke perkuburan ataupun tidak, sebab ada hadis kat sana, la'anallah zawara atau zairat al-qubur, seolah-olah difaham bahawa Allah melaknat kepada wanita yang menziarahi kubur. Tetapi kat sini some ulama kata hadis ini telah dimansuhkan oleh hadis yang Nabi SAW kata sekarang ni ziarahlah, sekarang dia mengingatkan kepada kematian, seolah dia umum yang menasahkan kepada hadis larangan yang sebelum ni. Kerana sebelum ini wanita lah yang bila mana pergi kubur pada zaman itu yang duk meraung, duk meratap, duk macam-macam, maka ketika itu masih ada larangan, masih ada tegahan, masih ada ancaman kepada golongan ini. Tetapi di akhir bila mana sahabat-sahabat semua dah iman sudah semakin mantap, orang sudah semakin kenal dengan agama, sudah faham, maka Nabi SAW kata sekarang ni boleh. Jadi kat situ dia menasahkan kepada larangan yang sebelum. So itu kalau kata daripada Nabi SAW. Ada juga yang kita boleh faham hadis ni nasikh dan mansukh berdasarkan kepada kata-kata sahabat. Misalnya Jabir radhiyallahu anh, dia kata kana akhirul amrain tarkul wudu mimma massatin nar. Dulu pernah ada sebelum ini ialah kalau kita makan daging-daging yang senang cerita dipanggang lah dengan api, directly dengan api, dia membatalkan wudu. Itu sebelum ni. Tetapi Jabir radhiyallahu anhu bagi tahu dua urusan yang akhir daripada Nabi SAW, maksudnya tak ada masalah. Makan panggang-panggang ni tak membatalkan wudu. So kita boleh jelas sahabat ni dah bagi tahu benda yang akhir sekali daripada Nabi ialah yang ni. So kita tahu yang ini menasahkan kepada larangan, ataupun kita kata yang pertama ni lah, urusan yang pertama. Boleh jadi juga macam kita sebut tadi, kita kena tahu tentang tarikh. Misalnya Nabi SAW bagi tahu aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang membekam dan berbekam batal puasa dia kalau di tengah puasa lah. Kemudian datang pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrimun sha'im. Datang daripada hadis yang lain bahawa Nabi SAW berbekam ketika mana sedang berihram dalam haji dan juga ketika tengah puasa. So nampak macam kontradik, tetapi bila diteliti daripada segi sejarah tarikh, maka kita boleh mendapati hadis yang Nabi kata batal puasa orang yang berbekam ini adalah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Tetapi hadis yang Nabi sendiri berbekam tetapi tidak membatalkan puasa baginda adalah berlaku pada tahun ke-10. Maka apa yang berlaku pada tahun ke-10 itu menasahkan yang hukum pada tahun ke-8 tu lah. So ini antara perkara-perkara yang boleh kita tahu tentang macam mana bab nasakh dan mansukh ini, dan ini sangat penting dalam perbahasan hukum hakam, insya-Allah. InsyaAllah pada sesi yang akan datang juga kita akan sambung lagi dalam perbahasan yang berkaitan dengan mukhtalif al-hadith. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Rasam Uthmani adalah satu rasam yang telah ditetapkan dalam mushaf daripada zaman Uthman untuk diikuti oleh pelbagai qiraat pun boleh masuk. So kalau kita nak tahu adakah dia menyeleweng ataupun tidak, kita kena faham dulu tentang qiraat lah. Sebab bila kita tahu tentang qiraat, baru kita tahu adakah ini termasuk dalam qiraat yang syadz ataupun qiraat yang sahih ataupun tak. Sebagai contoh, bila mana dalam Quran Allah sebut wal arda ba'da dzalika dahaha, iaitu Allah menciptakan selepas daripada bumi ini, selepas daripada penciptaan langit ni, Allah jadikan bumi ini sebagai satu hamparan. Ada juga qiraat yang syadz yang dinukilkan daripada Mujahid, dia disebut bahawa wal arda ma'a dzalika dahaha, yang berbeza antara ma'a dzalika dan ba'da. Sebab ba'da dzalik maksudnya adalah selepas, ma'a dzalik boleh menunjukkan bersama yang seiringan. So kalau orang tak faham tentang perbahasan qiraat, jadi mungkin dia akan ingat dia ada penyelewengan kat situ. Bukannya ba'da ma'a ni maksudnya dia ingat dia terus ini adalah penyelewengan. Pada hakikatnya adalah salah satu daripada qiraat yang telah dinilai sebagai syadz di sisi ulama qiraat. So yang tu yang pertama sekali, kalau kita nak tahu sama ada berlaku tashif atau tahrif di dalam Al-Quran, kita kena menilai sesuatu, kena belajar tentang qiraat dan qiraat yang menepati rasam Uthmani. Sebab tu dalam rasam Uthmani dia selalu ada menyalahi daripada apa yang kita sebut sebagai tulisan imla yang sekarang ni, kerana nak mengambil kira tentang qiraat lain yang sahih. Sebagai contoh, kita baca Maliki Yaumiddin, tapi dalam tulisan dia buat alif kecil je kat situ. Dan yang sebab dekat sana ada orang yang tak baca qiraat yang sahih lain, yang tak baca mad kat situ, dia hanya sebut Maliki Yaumiddin berbanding dengan Maliki Yaumiddin yang kita baca. So tulisan-tulisan itulah yang diambil kira. Sometimes bila mana Allah sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itulah apa yang kita baca daripada qiraat Asim, Hafs. Kita baca fatabayyanu, tetapi kat sana juga ada qiraat lain yang dinukilkan, iaitu fatathabbatu. Dia tulisan yang sama, cuma berbeza titik. So kalau kita kata salah, maksudnya kita tak fahamlah dengan perbahasan qiraat. Sebab memang ada qiraat lain yang membaca fatathabbatu. Dia tak ubah rasam Uthmani yang sama, cuma berbeza titik, tapi makna yang sama. Tabayyun, tathabbut, maksud yang sama, iaitu teliti, iaitu kita kena semak dan cek. So kat sana penting dalam Quran, kalau kita nak tahu tasrif ataupun tidak, kita kena dalami maupun tidak tentang perbahasan qiraat. Wallahu a'lam. Tak, sebab Malik bin Al-Hujr dia ada riwayat daripada Ibnu Hujr. Dia ada lagi wasitah dia sebelum daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu dia bukan daripada tabaqah sahabat. Malik bin Urfuthah bukan. Dia adalah atas daripada tabaqah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Orang yang meninggal pada kurun kedua. Definitely bukan sahabat lah. Sahabat yang akhir sekali hidup pun meninggal tahun 110 Hijrah, Abu Tufail. Dan itu yang paling tua, yang paling akhir sekali sahabat yang meninggal. So ini bukan definitely, sebab dia ada wasitah lagi daripada Malik bin Urfuthah, daripada Ibn Hujr, daripada Aisyah radhiyallahu anha. So daripada Aisyah ada lagi satu wasitah perantara. So dia bukan daripada level sahabat. So sebab tu kalau nak kenal, ada kadang-kadang perawi yang sama nama daripada level yang berlainan. Tapi bila kita tahu tabaqah dia, kita tahu dia punya level dia, kita boleh membezakan antara perawi yang mana satulah. Tak, ini daging lain. Daging ibil ni cerita lain pula. Tu hadis yang lain. Itu yang ni membabitkan apa yang disentuh dengan api, iaitu panggang-panggang ni lah. Bila kita barbecue ni semua, api tu sentuh. So kalau makan, asal pada hukum dia sebelum ni adalah membatalkan wuduk. Tetapi berdasarkan kepada hadis Jabir yang sahih ni, akhir urusan iaitu Nabi SAW kata tak batal. So bila tak batal, so kita tahu ini menasahkan kepada hukum yang sebelum dia. Tapi jangan tanya Ustaz kenapa makan daging panggang sebelum ni batal lah. Itu saya tak tahulah. Itu semua antara wahyu yang Allah telah turunkan. Sebab benda yang berkaitan wuduk tak wuduk ni, benda yang kita tak boleh nak nilai dari sudut zahir. Macam mana kita nak tahu kenapa pula? Kalau kita nak tanya kenapa kita solat nak ambil wuduk pun kadang kita tak tahu sebab apa. Yang paling ulama sebut hikmah dia kerana Islam ini sentiasa
mementingkan aspek kebersihan. Even ini adalah satu daripada simbol taharah. Bila mana kita nak menghadap Allah, berbicara tentang siwak, sampai Nabi SAW kata, kalau tak kerana menyusahkan umat aku, aku akan wajibkan untuk umat aku ni bersiwak setiap kali sebelum salat. Nabi sendiri orang yang sangat menjaga dia punya penampilan taharah dia semua. Maka itu antara hikmah yang orang boleh sebut. Tetapi kenapa kentut batal wuduk? Tak tahulah kenapa keluar angin boleh membatalkan wuduk. Kita tak nampak dengan mata kasar kita why. Tapi ini adalah satu benda yang kita tawakuf lah. Kita hanya ikut apa yang Allah Azza wa Jal telah perintahkan kepada kita. Ini adalah satu ujian dan taklif kepada kita sebagai hamba Allah. Wallahu a'lam. Knowledge, pembacaan yang meluas, pengetahuan yang luas. Kalau macam dia tak boleh kita nak tahu exactly, melainkan kita orang yang dah ada pemahaman yang pembacaan yang luas, dia dah tahu. Macam mana kita nak tahu berlaku tashif? Kalau kita baca buku sahaja, kita tak akan boleh tahu. Tapi orang yang dia dah ada pengetahuan yang mendalam, sebagai contoh dalam berkaitan perawi, orang tu dah pernah baca, contohnya dalam hadis berkaitan ihtajara, banyak kali dia dah baca, dia dah tahu perbahasan yang tadi, tiba dia baca pula, tiba-tiba ada satu buku cetak ihtajama, mesti dia akan rasa macam pelik. Ihtajama ke ihtajara sebenarnya? So kenapa dia boleh pelik? Kerana dia dah ada ilmu sebelum tu, dia dah tahu, dia dah ada experience dalam bab tu. Sebab tu dalam bab ini, benda yang begitu rumit dan bukan mudah. Itu contoh-contoh yang saya bacakan tadi itu daripada Ibn Uyainah, daripada Syu'bah, daripada Waqi' bin Hajjaj, daripada Yahya bin Ma'in. Ini semua gegasi dalam bidang hadis pun boleh tersilap di dalam bab ini, kerana kita takkan boleh tahu semua perkara dan ada benda yang terselindung dalam diri kita yang kita tak tahu. Dan nak tahu tentang tafsir dan tahrif ni tak boleh dinafikan adalah daripada pembacaan yang meluas, baru kita boleh tahu. Especially perawi, lagi kita tak tahu berlaku tentang, melainkan perawi tu famous. Tapi kalau tak, Imam Syu'bah pun boleh tersalah dalam bab tersebut. Kita pun dah sebut beberapa contoh yang tadi, memang susah untuk nak kita tahu. Sama macam orang yang baca buku. Ramai orang bila dia baca kitab Arab, beli, bila dia baca salah rupanya. Sebab dalam buku dia tu ada kesilapan cetakan. Dia sendiri tak tahu sebab dia baca je. Macam mana kita nak tahu ada kesilapan cetakan kat situ? Mesti from someone yang dah baca kitab tu, yang dah tahu berulang kali, dia dah ada knowledge dalam bab tu. So dia tahu ini ada berlaku kesilapan cetakan, ini ada terkurang ni, ini ada terlebih, ini ada tokok tambah ni, ini perkataan diubah. Memang berlaku dalam kitab Arab. Sebab tu bila nak beli kitab Arab, banyak orang akan tanya apa cetakan yang terbaik. Beli buku Melayu biasanya jarang ada cetakan lah, sebab biasanya dia akan ada satu publisher yang dah ikat lah ataupun kitab tu, so susah sikit, melainkan dia ambil daripada kitab-kitab Arab, diterjemahkan. Mungkin ada few version, orang tanya terjemahan mana yang paling baik. So kalau salah terjemah, berlaku tashif dari sudut makna juga. Itu yang berlaku dalam banyak terjemahan. Kalau kita baca sendiri terjemah dalam Alfiyah Suyuti ni pun, kita akan jumpa banyak terjemahan yang pelik dan yang salah dan tak boleh difahami. So tu penting untuk kita tahulah maksud sebenar. Dan orang, sebab tu dekat Arab dulu kita concern, kalau kita nak beli Fathul Bari contohnya, kita cetakan apa yang paling baik. Dan kat sana ada beberapa cetakan yang terkenal sebagai cetakan yang penuh masalah, sebab dia tidak diteliti, tak diawasi. Dia kadang-kadang dibagi je suri rumah mana-mana ni semua, okey tolong type. So orang itu tak tahu, dia tengok, dia baca, dia tak tahu nak baca, dia type. Berlaku banyak kesilapan. Kalau tak tahu nak type, habis dia pergi buang beberapa perenggan, ataupun dia tak faham, habis dia delete macam-macam. Dan benda tu berlaku. Itu yang berlaku silap-silap dalam teks, dalam buku-buku besar, adalah kerana kesilapan cetakan. Sebab tu cetakan terbaik adalah cetakan yang disupervise oleh tokoh-tokoh yang berpengalaman di dalam bab bidang tahqiq, dalam tahqiq kitab ni. Dan ada few tokoh yang terkenal lah. Kadang-kadang tokoh tu dia tak ada kesempatan, dia nak check semua, tapi dia boleh jadi penyelia kepada student-student dia yang duk tahqiq kitab. So itu cetakan yang paling baik adalah cetakan macam tu. The best cetakan adalah jika kitab tersebut ditahqiq dalam pengajian ilmiah. Kitab tu ditahqiq dalam risalah ataupun tesis master, dalam tesis PhD. So itu adalah yang paling detail,
Yang paling baik kalau kata ada kitab macam tu diterbitkan, so grab kitab-kitab macam tu, sebab dia memang disemak dengan detail dan penuh akademik berbanding dengan cetakan berniaga ni. Cetakan berniaga ni sekadar dia nak lariskan je. Sebab memang dan sometimes kalau kita nak tahu dalam dunia penerbitan Arab pun kadang dia main juga kira dari sudut untuk nak melariskan buku. Dia tahu orang buku Arab ni macam ni laris kot, siapa penuntut ilmu yang tak beli kitab-kitab utama kan. So kadang-kadang dia pakai juga nama-nama famous ni. Ada dulu guru saya bagi tahu, publisher datang pada seorang syekh yang famous dalam bab tahqiq kitab ni. Dia kata okay, you tolong buatkan tahqiq ni, kita bagi 600,000. So mantap dia punya tahqiq dia. So depend lah, kalau syekh tu memang seorang yang jujur dan amanah, biasanya dia akan buat lah. Dan sama ada dia hire dia punya, ataupun dia hire dia punya pelajar-pelajar dia untuk buat projek ilmu untuk nak settlekan masyru' kitab-kitab tu, ataupun dia nak sendiri, memang payahlah sebab ambil masa yang begitu lama. Tapi normal sebab biasanya paling kurang kadang-kadang publisher nak pakai nama je. Dia kadang dia kata okey, dia nak pakai nama je untuk nak terbitkan berapa ratus ribu dia bagi untuk nak pakai nama certain figura yang terkenal lah dalam bab tahqiq ni. So yang itu penting lah dalam nak memilih kitab-kitab. So kita tahu, sebab ada implikasi besar. Dulu ada orang sabit ke Imam Syaukani rahimahullah dengan akidah Syiah, kerana dalam Nailul Awtar ada satu kalimah seolah-olah bila disebut Muawiyah ada tertambah perkataan laknatullahi alaih. So kalau tersalah macam tu, orang ingat apa? Penulis dia yang buat. Sedangkan tokok tambah bila dicek manuskrip dia ada penyelewengan sikit dekat teks kat situ yang menyebabkan orang ingat penulis dia yang jadi Rafidah, padahal itu adalah penyelewengan yang berlaku. So benda ni benda yang rumit dan perlu dipelajari secara akademik dalam bab tahqiq al-makhtutat ataupun tahqiq kitab. Tapi benda ni kat Malaysia tak begitu meluas sebab orang Malaysia dia jarang minat. Saya bagi tahu memang jarang orang minat dalam bab-bab yang akademik secara mendasar ni. Kalau kita nak tengok orang yang datang nak bincang, nak buat tajuk tesis kan, kadang ada pelajar tanya saya macam mana, apa tajuk yang dia nak buat. Kalau saya bagi tajuk yang terfikir dalam kepala saya terus, dia tak jadi nak buat. Bila tanya dia nak buat apa, biasanya tajuk yang surface lah, yang kita ingat macam boleh nak lepas, padahal rugilah. Banyak lagi peluang-peluang dalam hadis yang kita boleh explore untuk nak terokai untuk kita buat. Tapi dekat Malaysia ni tak begitu banyak orang nak buat dalam bab-bab tu. Apa dia? Tafsir. Terjemah ke apa? Macam mana tu? Macam mana boleh sahih lagi? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan ada orang salah faham dengan kalam Syekh Al-Ashqar. Sebab macam mana pula nak kata bahasa Inggeris lebih sahih daripada Arab, sedangkan Inggeris diambil daripada Arab. So sama ada orang tu tak faham kata Syekh Ashqar, ataupun dia merujuk kepada certain terjemahan perbandingan secara khusus antara beberapa jenis cetakan. Boleh jadi. Tengok kepada cetakan, memang dulu sometimes dibagi kepada orang-orang, ada orang-orang free ni disuruh-suruh type. Ya, memang ada berlaku. Especially cetakan di Lubnan. Tapi tak semua, but adalah cetakan di Lubnan ni antara cetakan yang famous dulu. Di suatu perniagaan million ringgit yang memang direbuti lah orang kat sana. Sebab siapa penuntut ilmu agama yang tak sambar kitab-kitab rujukan utama ni, yang normally semua orang akan beli juga, mesti akan beli. So kat situ pun berlaku jugalah dari sudut business punya matters kat sini. So tak ada tafsir Ibn Kathir tak dinafikan, cetakan yang sangat-sangat bagus. Memang banyak sekarang yang ditahqiq, yang dia disemak. Ada Dar Taibah antara yang bagus, tapi ada lagi satu cetakan yang lebih bagus daripada tu.
Tak salah faham kot kalau kata orang nak kata English punya cetakan tu lebih baik, sebab English mesti merujuk kepada bahasa Arab. So daripada mana dia ambil bahasa Inggeris tu kalau tak ada cetakan bahasa Arab yang lebih baik? Allahu a'lam. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.